Dasar kerajaan adalah panduan atau pelan tindakan yang disusun oleh kerajaan untuk mencapai matlamat tertentu dalam pelbagai aspek kehidupan negara. Sejak merdeka lagi, kerajaan telah memupuk semangat perpaduan dalam memakmurkan negara kita. Selepas merdeka, kerajaan telah memulakan perancangan dan pelaksanaan pembangunan negara dengan lebih tersusun. Dasar-dasar kerajaan ke arah perpaduan negara terdiri daripada dasar kebudayaan negara di Malaysia diperkenalkan pada tahun 1971 bertujuan untuk membentuk identiti kebangsaan melalui kebudayaan yang berasaskan 3 prinsip utama. Pertama, kebudayaan asal penduduk tempatan sebagai tunjang. Kedua, unsur-unsur budaya luar yang sesuai dan diterima. Dan Islam sebagai elemen penting. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Dasar pendidikan negara wujud akibat timbulnya kesadaran dalam kalangan pemimpin dan rakyat ketika negara menuju kemerdekaan tentang betapa pentingnya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan ialah garis panduan atau prinsip asas yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia untuk mengurus dan mengembangkan sistem pendidikan negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan pendidikan yang menyeluruh, berkualiti dan seimbang bagi semua rakyat tanpa mengira latar belakang kaum, agama atau status ekonomi. Dasar ini juga menekankan perpaduan pembangunan intelektual, fizikal, emosi dan rohani pelajar bagi membentuk masyarakat yang berilmu, berkemahiran serta berakhlak mulia. DPD adalah untuk melahirkan murid fasih digital yang berdaya saing menerusi peningkatan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Dalam perkembangan berkaitan, Sekolah Komprehensif 9, K9 dan K11 akan ditambah. Murid yang tercicir pula akan dikesan menerusi pembangunan sistem pengesanan murid cicir bersepadu. Dasar sosial negara. Yang pertama, menjamin setiap individu, keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik, agama, budaya, jantina dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. Yang kedua, memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat. Yang keempat, memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial dan menjana sinergi multi sektor. Dasar pendidikan kebangsaan. Memastikan akses kepada pendidikan yang berkualiti untuk semua rakyat tanpa mengira latar belakang bagi melahirkan masyarakat yang berilmu dan berkemahiran. Dasar kebajikan masyarakat. Menyediakan bantuan keuangan atau sokongan lain kepada golongan yang memerlukan seperti warga emas, orang kelainan upaya OKU dan keluarga miskin. Dasar-dasar ini berfungsi untuk memelihara keadilan sosial dan memastikan kesejahteraan semua rakyat terjamin. Dasar Pembangunan Nasional atau DPN ialah dasar ekonomi Malaysia yang diperkenalkan pada tahun 1991 sebagai kesinambungan kepada dasar ekonomi baru DEB. DPN bertujuan untuk memperkukuh pembangunan ekonomi negara dengan memberi tumpuan kepada pertumbuhan yang seimbang dan saksama dalam kalangan semua kaum di Malaysia. Objektif
utama DPN adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mapan, yang kedua mengurangkan kemiskinan dan memastikan pengagihan kekayaan yang lebih adil, yang terakhir membangunkan sektor perindustrian dan teknologi untuk meningkatkan daya saing negara di peringkat global. Dasar ini juga memberi penekanan kepada pembangunan modal insan, pembasmian kemiskinan, serta penyertaan semua kaum dalam aktiviti ekonomi sambil mengurangkan jurang sosioekonomi di antara bandar dan luar bandar. Sama TikTok. Lepas tu aku tengoklah pasal dasar ekonomi baharu sama wawasan negara. Lepas tu aku tengok aku beza lah apa perbezaan antara dua tu kan. Tapi aku dapat beza. Aku nggak tahu deh yang wawasan negara ni, tapi aku tahu yang dasar ekonomi baru tu sedikit lah. Aku tahu dia diperkenalkan pada tahun 1971. Itu tujuan dia untuk kurangkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum, kan? Betul tu. Dasar ekonomi baru ni lebih fokus kepada dua perkara utama. Salah satunya ialah bagi membasmi kemiskinan tanpa mengganggu. Selain itu, bagi menyusun semula ekonomi supaya kaum Indonesia lebih terlibat dalam sektor ekonomi. Sebelum dasar ekonomi baru diperkenalkan, ekonomi Indonesia banyak dikawal oleh bank mitra. Jadi dasar ekonomi baru ini dia cuma memastikan supaya dapat pengagihan yang lebih lanjut. Jadi dasar ekonomi baru ini lebih kepada penyusunan semula ekonomi lah kan. Jadi bagaimana pula dengan wawasan negara? Dasar wawasan negara ini pula diperkenalkan pada tahun 2021 bagi kesinambungan negara, dasar lansat sebelum. Contoh termasuklah dia macam dasar ekonomi baharu. Kalau dasar ekonomi baharu ni dia lebih fokus kepada mengurangkan jurang ekonomi terhadap antara kaum-kaum. Kalau dasar wawasan negara pula lebih menumpukan kepada memastikan Malaysia ni mencapai status mengikut wawasan 2020. Ya, dasar wawasan negara lebih luas sebenarnya. Selain mendapatkan keraduan dan keseimbangan ekonomi, ia juga memiliki pembangunan yang mampan dan daya saing di tingkat global. Maksudnya, dasar wawasan negara bukan sekedar untuk membangunkan ekonomi dalam negara, tapi juga memastikan kita boleh bersaing dengan negara-negara maju lain. Jadi wawasan negara ini lebih kepada pelan jangka panjang lah untuk mencapai sesuatu matlamat kan. Tapi dia masih bersambung kan dengan prinsip dasar ekonomi baru. Sudah betul. Dasar wawasan negara ni tetap meneruskan usaha untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula ekonomi. Dan silakan pula. Cuma dia more kepada komprehensif. Wawasan negara ni juga dia juga lebih tertekankan teknologi, inovasi, pembangunan modal insan. Intinya rakyat Malaysia perlu ada belief dan kemahiran yang sesuai untuk hadapi cabaran ekonomi pada masa depan. Lagi satu perbezaan penting antara dasar ekonomi baru dan dasar warisan negara ialah dasar ekonomi baru ni dia lebih fokus dalam menyusun semula ekonomi bagi kaum mitra. Tapi dasar warisan negara pula dia mau memastikan semua kaum dapat manfaat dan lebih menekankan kepatuhan nasional serta pembagian kekayaan yang lebih adil. Jadi, walaupun dasar ekonomi baru dan dasar wawasan negara sama-sama sama, itu pastikan ekonomi Malaysia lebih adil. Dasar wawasan negara nampaknya prospek global untuk mengambil nilai isu modern macam teknologi dan pembangunan negara. Pembangunan
menyediakan Malaysia bagi masa depan, terutamanya dalam menghadapi persaingan global sambil memastikan pembangunan yang saksama dan lestak. Begitu. Tu. Dan jangan lupa juga Perpaduan Nasional masih menjadi penyumbang utama dalam Undang-Undang Dasar ini. Tanpa perpaduan pembangunan ekonomi yang kita capai tidak akan. Ekonomi baharu ini lebih kepada membetulkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum lah kan. Lepas tu ke dasar wawasan negara pula cuba bawa Malaysia ke peringkat yang lebih tinggi sambil mengekalkan prinsip keadilan terhadap ekonomi. Gitu? Ya, begitu. Faham tidak kan? Akhirnya faham juga sahabat saya. Kesimpulannya, dasar kerajaan ke arah perpaduan negara ialah bertujuan untuk membina negara yang bersatu padu dan harmoni dengan memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. Oleh itu, kerajaan berusaha mengukuhkan identiti nasional melalui program-program yang menyatukan rakyat, mengatasi perbezaan dan membina kestabilan politik serta keamanan jangka panjang.